Kemana ni Datuk nikah kahwin? Ampun tuanku, katanya Datuk nikah kahwin semalam makan julap. Uzur juga. Khairan. Kalau beta dan uzur, Datuk-datuk semua pun uzur juga. Ha, Datuk Pujangga, mengapa hidung itu dibungkus macam bawang air beku? Patik terlanggar tembok tuanku. Datuk Bendahara Peruka Raja, Patik jatuh dalam perigi buta, tuan. Sehingga Patik pula yang dulu. Aduh, sakitnya, tuan. Ha, Bentara Mangkubumi, mengapa mata tu? Aduh, mata Patik disengat ulat bulu tuanku. Macam-macam sakit mereka. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun anak anda bawa menghadap. Ananda Tun Nila Utama. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut tu tahu. Tetapi bagaimana Ananda dapat menangkap dengan tempoh 1 hari, ha? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah anak anda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri anak anda Puspawangi yang menangkapnya. Hah? Kata datuk-datuk semua musang berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi musang ni terlajak, tuanku. Baik, Datuk bertiga pergi tengok. Betul tak betul musang berjanggut? Seperti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok juga seperti ini. Sudah, buka saja. Kenapa pula tuah kutub ni di dalam peti? Tak mampus jaga. Ha, mengapa Datuk-datuk cegang? Betul musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Oleh sebab Patik tak belajar ilmu hewan, Patik tak boleh teka tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Bentara Mangkubumi? Tuanku. Betul musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Betul Patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dol. Datuk Bendahara Peruka Raja, betul musang berjanggut tu? Patik dah khatam tentang belajar ilmu hewan, tuan. Tetapi hewan yang sumpah ini, Cikgu Patik belum ajar Patik, tuan. Datuk dengan Cikgu Datuk pun lagi satu dol. Sudah, mari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak bedah filem Musang Berjanggut, iaitu dalam beberapa scene. Okey, kita ambil satu scene yang orang kata baik, yang mesej yang dia nak sampaikan. Tapi kali ni kalau kita tengok antara scene-scene yang macam terbaik dalam cerita Musang Berjanggut, yang kita tengok dia nak buka satu macam dalam peti tu yang selalu mereka bagi tahu pada Sultan yang nak tahu dalam tu ada musang berjanggut. Tetapi antara tiga-tiga diorang punya bendahara, antara muka bumi, lepas tu diorang bagi tahulah apa-apa kat situ. Sebenarnya kat sini yang kita nak kena faham apa yang mesej yang dia nak sampaikan. Walaupun antara tiga tu dia ada mengatakan salah seorang tu mula-mula dia Sultan tanya kepada dia, antara dia punya bawah dia lah, yang dia tanya apa yang betul ke itu musang berjanggut. Tetapi yang mula-mula dia mengatakan dekat situ, dia kata Patik tak belajar ilmu haiwan tetapi janggutnya ada. Sebenarnya benda ni apa yang dia nak cakap? Patik tak belajar ilmu haiwan tetapi janggutnya ada. Dia tahu haiwan tu, tetapi dia tak tahu apa benda. Senang kata, dia tak belajar ilmu haiwan tetapi dia tahu, oh ini ada janggut. Setengah kita tak tahu haiwan ni apa benda, tapi ada ekor, macam tu. Apa yang sebenarnya yang dia nak sampaikan? Yang kalau kita faham dia nak bagi tahu apa benda kat sini, sebenarnya Patik tak belajar ilmu haiwan tapi janggutnya ada. Untuk kita faham
maksud dia dekat sini yang kita nak kena tahu sebenarnya ilmu. Bila kita belajar ilmu, dia akan macam-macam, banyak cabang. Orang kata ada tauhid, dia ada fiqh, kat sini dia ada tasawuf. Okey. Kalau kita fahamlah benda-benda macam ni, bila dia dah cakap tasawuf, ada orang dia beza dia sekarang kat sini. Ada seorang manusia ni, dia tahu ada Tuhan. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tak percaya. Maksudnya dia tahu ada Tuhan, tapi dia tak ada tentang ilmu Tuhan. Ada orang pula, dia percaya Tuhan, tapi dia tak belajar benda tu. Belajar ilmu Tuhan pun, tapi dia percaya ilmu Tuhan. Yang ni tak belajar ilmu Tuhan, tapi percaya ada Tuhan. Apa beza dia? Ini yang kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena tahu. Macam tu juga yang dia nak kata, tak belajar ilmu haiwan tapi jenggotnya ada. Tak percaya Tuhan tapi dia percaya Tuhan. Apa beza dia dengan orang yang belajar tentang ilmu Tuhan tapi percaya ada Tuhan? Ini yang kita nak kena faham. Yang ilmu ni sebenarnya sebab ada proses-proses walaupun tentang ilmu itu sendiri. Yang tu yang kita nak kena faham. Yang kedua pula dia ada kata, betul pasti ada belajar ilmu haiwan tapi belum khatam, Tuanku. Walaupun seseorang itu telah belajar tentang ilmu ketuhanan sekalipun, tak kisah apa benda, kamu belajar tentang apa, tauhid ke, fiqh, tasawuf ke, syariat ke, tarikat ke, hakikat ke, makrifah ke, dia nak bagi tahu kat sini, walaupun kamu belajar apa-apa sekalipun tentang orang kata kalau kita masuk alam tasawuf, dia ada apa? Dia ada bab penyerahan, lepas tu bab apa? Macam-macam bab, bab penyerahan, bab apa lagi, bab kembali, macam kita kena kenal diri, macam tu, nak kena Muhammad, kena Allah, bab-bab ni semua. Tapi dia belum khatam, walaupun dia ada tentang ilmu tu, walaupun dia belajar. Dia belajar, dia tahu benda tu. Ini yang kita nak kena tahu. Yang tu yang dia katakan, pasti ada belajar tentang ilmu haiwan tapi belum khatam, Tuanku. Yang ketiga dia ada kata pula, patik dah khatam tentang ilmu haiwan, tetapi ilmu yang sebegini guru patik belum ajar lagi. Mula-mula dia dah ada kata dia tak belajar ilmu haiwan tapi janggutnya ada. Yang kedua pula dia ada kata patik ada belajar ilmu haiwan tapi belum khatam. Yang nombor tiga pula dia dah ada kata patik dah khatam. Dah khatam benda ni, tetapi ilmu yang sebegini, benda haiwan yang sebegini, guru patik belum ajar. Apa benda tu? Walaupun macam yang kita kata sebelum ni, dia ada bab penyerahan, bab kenal diri, walaupun kita dah ada kata bab sirungah, roh amri, amanizam, waktu gaib, zat mutlak, alam itu, alam ini, zat sifat asma af'al, Muhammad zahir batin, makam itu, makam ini, macam-macam dia tempuh benda ni. Dia zat sifat asma af'al lah, alam malakut jabarut, semua benda-benda macam ni lah, kalimah syahadah lah, tausuk lah, tudaim lah, macam-macam semua benda ni. Tetapi ada satu benda lagi, kalau kita faham benda ini, yang satu lorong lagi, yang satu yang katakan rahsia itu, benda ini dia terus akan jadi batal. Benda ini kalau orang kata dia ada satu lorong lagi, maka benda itu dia akan batal. Tetapi apakah benda itu? Bukan kita menceritakan tentang Allah, bukan kita cerita tentang Muhammad, bukan cerita Adam, walaupun jasad apa benda semua sini, nurani, rohani, azani, robani, awal, akhir, zahir, batin, zat, sifat, asma, af'al, roh ni, alam, malakut, apa semualah, rohani lah, apa semua kat situ. Tetapi dengan ada satu benda lagi, dia belum lagi menceritakan tentang itu. Apa yang kita belajar, walaupun kita dah khatam, kita dah tahu satu benda, tetapi ada benda lagi. Bukan menceritakan tentang sirungah, bukan cerita tentang roh amri, bukan benda ini sebenarnya. Walaupun orang ada kata kita nak kena tahu, kenal diri, dah kenal diri, nak kena kembali, dah kena kenal diri, nak kena kembali, dah ada di sini, kenapa nak kena kembali? Sedangkan Tuhan pun pernah berkata, dia dah bagi tahu aku ada di sini untuk apa. Dah ada di sini, nak kena kembali pula. Kalau dia segi bahasa orang kata, dah ni nak kena kembali, nak kena berserah. Macam buruk siku,
Tapi bukan itu sebenarnya yang kita nak kena tahu. Bukan kita nak kena faham. Kalaulah kita tahu benda-benda macam ini pun nak kena kembali, nak kena itu, kena ini, sama je walaupun kita faham dengan orang yang tak faham. Oh ya, sebelum ni kita kata orang ni tak kena Tuhan, tak kena tu, tak kena ni. Tapi bila dah kena serupa je. Tidak ada beza. Bukan benda ini. Sebab tu dia dah ada kata kat patik dah khatam. Tetapi yang ilmu sebegini, haiwan sebegini, guru patik belum ajar. Ada satu lorong lagi, iaitu yang dia katakan, yang selalu orang berikan nama dengan satu rahsia yang ada turun pada Ali, iaitu gedung ilmu. Benda ini, walaupun biasa kita dengar selalu cerita Wes Al-Qarni, dia ada dah sebut, dia ada cakap dekat Umar, dia kata engkau belum kenal Muhammad Rasulullah. Dekat Ali pun dia Wes Al-Qarni ada kata engkau belum kenal Muhammad Rasulullah. Walaupun Ali berkata aku ni anak saudara dia, aku ni menantu dia, Wes Al-Qarni tetap mengatakan engkau belum kenal Muhammad Rasulullah. Tetapi selepas ketika peristiwa itu, terus Sayyidina Ali mengatakan kepada Wes Al-Qarni, baru aku teringat satu peristiwa ketika itu Rasulullah hendak mencuci Kaabah. Dia naik ke atas badan aku. Sebelum itu dia naik ke atas Bilal, tapi dia naik tak sampai. Bilal tinggi dia tidak berapa tinggi, dia rendah naik badan aku. Maka aku naik, aku mengangkat Rasul ke atas bahu aku. Bila aku naik ke atas, aku bukan Muhammad, aku menampak. Kerana aku nampak Nur Muhammad di situ. Maka Wes Al-Qarni mengiyakan, ya, itulah Muhammad Rasulullah. Tetapi dalam gedung ilmu, bukan ini nak menceritakan tentang Nur Muhammad, Nur Ilahi, bukan. Dia ada satu lagi. Sebab tu dan ketiga dia ada kata patik dah khatam. Tetapi haiwan yang sebegini guru patik belum ajar. Walaupun kita kata ini adalah rahsia, ini adalah ilmu yang hendaklah kamu riskan. Bukan benda ini. Dia ada satu lagi. Bila kamu capai benda ni, maka dia akan jadi putus rahmat Tuhan. Di sinilah terputusnya rahmat Tuhan. Barulah kita faham apakah benda itu benarnya. Walaupun orang kata mana ada putus ini rahmat Tuhan, itu maksudnya orang tak faham. Itulah maksudnya mereka telah terhijab dengan ilmu itu sendiri walaupun mereka belajar. Sebab tu ada 3 para nabi yang menafikan ilmu Tuhan. Kalau kamu pernah dengar cerita itu, kamu tidak akan nafikan benda ini. Maka kamu akan nampak dengan sebenar-benarnya apa yang dikatakan tentang ilmu itu sendiri. Sebab tu dah Al-Quran mengatakan ilmu itu mutiara arti hijab pada diri. Sebab tu yang kita nak kena faham. Kita tidak lagi mencerita tentang zat sifat asma af'al. Muhammad itu, Muhammad ini. Tak payah benda itu hanya konsep pengenalan. Baca di kedai buku muzakarah sekali apa benda pun sembang itu saja yang diceritakan. Bukan itu yang kita mahu. Sembang sampai daripada umur kamu 20 sampai 60 70 tahun, hanya cerita itu je. Bukan ini yang kita mahukan. Inilah bezanya orang yang betul faham dengan tak faham. Walaupun kita kata inilah cerita dia, ini ya, itu maksudnya kamu tidak ada barang itu, kamu tidak ada modal itu. Walaupun dekat sini kita selalu menceritakan tentang bagaimana yang biasa kita ketahui, tetapi dengan gedung ilmu tidak ada di dalam kitab, tidak ada. Hanya guru yang ada barang itu. Hanya guru yang pilih yang betul-betul anak muridnya yang betul-betul dapat. Bukan yang biasa yang kita dengar. Bukan yang macam saya katakan tadi, bukan kita menceritakan sifat 20 roh itu, roh ini, alam itu, alam ini, Muhammad itu, Muhammad ini, siromah, apa semua benda itu. Tidak benda ini. Sebenarnya bukan. Ini masih lagi ceritakan tentang ilmu. Itu yang sebenarnya dalam filem Musa Menjenggot ingin sampaikan. Dalam 3 itu, yang tak tahu tetapi ada janggutnya. Ada belajar tapi tak khatam. Dah khatam tetapi guru tak mengajar. Rupanya ada satu lorong lagi yang kita nak kena khatamkan, yang kita nak kena hadamkan sampai kamu itu betul-betul putus rahmat Tuhan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah gedungnya, Ali adalah kuncinya. Barulah kita faham. Baik, itu saja yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum. Ampun tuanku, oleh sebab Patik tak belajar ilmu hewan, Patik tak boleh teka tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Ampun tuanku, betul Patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk Khatam tentang belajar ilmu hewan tuanku. Tetapi hewan yang serupa ini, cikgu Patik belum ajar Patik tuanku. Datuk dengan cikgu Datuk pun lagi satu dol.